Okey, untuk yang pertama ni untuk kajian lapangan geografi. Saya besarkan dulu dia punya slide. Nampak kan? Okey, untuk kajian lapangan geografi, yang ni saya dah bincang dengan Cikgu Anita, Cikgu Hamzah Azan dengan Cikgu Afiqah. So untuk kajian lapangan geografi ni akan dimasukkan sebagai markah markah, kita namakan dia kerimak ataupun markah yang dibawa ke hadapan dan akan ditambah dengan ujian awak nanti semasa di tingkatan 2 bulan 3 nanti awak masuk tahun depan. So untuk kajian lapangan geografi sebanyak 20% untuk dia punya markah kajian lapangan geografi. Yang tak buat tu markah dia kosong. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ni saya bagi tahu untuk sebagai persiapan untuk awak masa tingkatan 3 nanti memang wajib buat dan tu pun dikira sebagai 20% markah exam P3 untuk kajian lapangan geografi, tapi tajuk yang berbeza. Untuk tajuk tingkatan 1 kita fokus untuk sisa domestik. So apa lepas ni yang awak kena buat, saya akan bagi tahu dia punya turutan ataupun langkah. So tengok yang seterusnya, slide yang seterusnya. Yang ni siapa yang ada pen ataupun buku nota boleh tulis dan sebagai backup lah. Nanti saya akan sharekan slide ni dekat kelas masing-masing. Tapi nak lagi faham, awak kena tulis dekat buku nota ataupun buku nota lah senang, ataupun dekat kertas, mana-mana kertas. Ambil pen dengan kertas. Okey, untuk tajuk kajian lapangan geografi tingkatan 1 ni SMK BK tajuk dia ialah kajian lapangan tentang kesan pembuangan sisa domestik di yang saya gariskan ni Kampung Bukit Kapar. Ini contoh kalau awak tinggal di Kampung Bukit Kapar. Ada kata awak tinggal di Puncak Alam, tulis di Puncak Alam. Ataupun di Sungai Buloh. Ada yang budak duduk di Sungai Buloh, di Sungai Buloh. Dia ikut tempat tinggal masing-masing. Ni tajuk dia tak sama. Tajuk kat atas sama, cuma kawasan ataupun tempat kajian dia berbeza ikut ikut tempat tinggal murid masing-masing lah. Okay, yang seterusnya itu yang ni lah tajuk. Yang kedua, apa yang awak kena buat? Yang pertama ialah jadual kerja. So yang ni mungkin benda baru untuk murid tingkatan 1 sebab sebelum ni awak tak pernah buat. Untuk jadual kerja, senang cerita jadual kerja ialah dia macam kita punya diary. Okay, saya dah siapkan kotak. So ini pun awak kena buat dalam folio ataupun kajian lapangan nanti. Masa yang diberikan sehingga 9 hari bulan 12 untuk awak lengkapkan dan hantar tugasan kepada guru geografi masing-masing. Kalau kelas 1F awak kena hantar dekat saya. Kalau 1C Cikgu Hamzah Azan dan kelas-kelas yang lain ikut cikgu geografi masing-masing lah. So ada beberapa perkara yang awak kena buat dalam jadual kerja. Yang pertama ialah bilangan. Yang bilangan ni bergantung kepada masing-masing. Anda kata contoh satu hari dia buat apa, hari yang kedua dia buat apa, hari yang ketiga dia buat apa, hari keempat dia buat apa, ini terpulang dekat masing-masing. Sebab ini untuk 20% markah. Yang ni ialah kalau tingkatan 3 ini markah, kalau tak silap saya campur-campur objek kajian dengan kaedah kajian, markah dia lebih kurang 20 markah daripada 100. Maksudnya ni benda yang paling penting ialah jadual kerja. So yang kolom yang kedua ada kolom pertama bilangan, kolom yang kedua ataupun laju yang kedua ialah tarikh. Boleh tulis hari, tarikh dan hari. Perkara ni apa yang awak buat. Contoh hari ni saya dah letakkan di untuk perkara yang pertama, mendengar taklimat dan menerima tugasan kerja daripada Encik Muhammad Sufian, Puan Hasnizah Azian dan Puan Nur Afiqah. Yang ni wajib ada untuk 19 hari bulan 1. 19 hari bulan 11. Yang ni untuk kita letakkan dalam jadual kerja. Catatan ni kita punya
tempat tu berlaku tu dekat mana. Contoh, anda kata awak terima tugasan di rumah, awak tulis catatannya Google Meet PDPR di rumah. Anda kata lepas ni awak pergi rujuk dekat perpustakaan, ni contoh awak tulis di perpustakaan. Ni kalau boleh keluar lah. Kalau tak boleh keluar, sebagai contoh, kebanyakannya awak buat di rumah lah ataupun di kawasan sekitar rumah. Boleh, tak ada masalah. Di kawasan di sekitar perumahan, taman perumahan. Itu label tulis kat sini di bahagian catatan. Itu untuk jadual kerja. Untuk yang awak isi tempat kosong ni, laju yang kosong-kosong ni, so nanti awak akan tulis beberapa perkara di bahagian perkara ni. So yang saya bagi contoh, esok ni contoh esok awak tulis objektif kajian lapangan. So awak menulis objektif kajian lapangan, catatan dia di rumah. Lepas tu ada menulis, ni contoh yang lain, apa yang obat, mencari maklumat, ni contoh mencari maklumat di laman web Bumi Gemilang, ni contoh. Catatan dia menggunakan internet di rumah. Itu contoh untuk jadual kerja. Senang cerita untuk jadual kerja ni dia ialah apa yang kita buat setiap hari ataupun apa yang kita buat hari-hari yang kita buat kerja. Maksudnya contoh hari ni kita buat apa, esok kita buat apa, minggu depan kita buat apa, boleh tulis semuanya dalam jadual kerja dan mesti lengkap untuk jadual kerja. Yang ni awak kena buat sendiri. Saya bagi guide untuk panduan awak. Yang pertama, yang ni wajib ada, mendengar taklimat wajib ada. Dan yang kedua, untuk yang terakhir, melengkapkan dan menghantar tugasan kepada guru geografi secara WhatsApp, email dan link. Ni pun wajib ada di kolom, di baris yang terakhir di jadual kerja. Yang ni terpulang dekat awak nak buat sampai 8 ke 10 ke, terpulang dekat diri masing-masing lah untuk jadual kerja. Yang tu tugasan yang pertama ataupun bahagian yang pertama untuk kajian lapangan geografi tingkatan 1.